Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Penuh dedikasi semua bersatu. Menubuhkan syarikat cita-cita jitu. Syarikat terbitan universiti mestilah bermutu. Barulah boleh jadi yang nombor satu. Selamat datang ke sesi istimewa hari ini, bicara inovasi siri yang kedua 2024. Pemula at UKM, adakah anda bersedia? Untuk makluman, QR kod kehadiran akan dipaparkan di sesi akhir webinar ini. Jadi, tanpa melengahkan masa, saya menjemput Profesor Dr. Sawal Hamid Mat Ali selaku Timbalan Pengarah Pusat Inovasi dan Pemindahan Teknologi untuk memberikan ucapan pembukaan bagi sesi ini. Dipersilakan. Terima kasih Najwa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya rasa boleh dengar suara saya. Okey, pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada kesemua sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan, profesor, Profesor Madya, pensyarah dan sebagainya yang turut hadir ke dalam seminar ataupun webinar kita pada petang ini dekat Malaysia petang dekat sini, saya dekat Itali ni dia masih pagi, baru pukul 8 pagi. Program pemula seperti mana yang semua sedia maklum, kita telah memulakan program pemula ni, pelancaran pertamanya kita lancarkan pada tahun 2022. Itu adalah pelancaran pemula. Tetapi syarikat pertama yang ataupun syarikat permulaan kepada syarikat yang berjaya diluluskan adalah pada tahun 2023. Maksudnya syarikat pemula yang telah pun mula beroperasi adalah pada tahun lepas, iaitu tahun 2023. Sehingga kini kita ada lebih kurang 13 buah syarikat pemula yang telah pun diluluskan oleh NAB Chancellor, di mana 6 daripadanya telah pun mula beroperasi pada tahun 2023 dan 7 selebihnya iaitu 7 akan beroperasi pada tahun inilah, pada tahun 2024. Dan kita mensasarkan lagi untuk tahun ini, kita mensasarkan sebanyak 10 buah syarikat lagi untuk ditubuhkan. Oleh itu, permohonan syarikat pemula ataupun startup ini kita buka sepanjang tahun, di mana pensyarah ataupun penyelidik boleh memohon untuk membuka syarikat, dan kita target ataupun kita sasarkan untuk mencapai 10 buah syarikat pada tahun ini. Dan selepas ini saya fikir Encik Amirul, pemula dekat diuruskan di pusat inovasi ini di bawah Encik Amirul dan juga Encik Ahmad Al-Razi bersama dengan Alizawati. Itu adalah pasukan pemula. Dan selepas ini Encik Amirul akan membentangkan dia punya garis panduan lah. Saya fikir garis panduan bagaimana, apakah syarat-syarat yang patut dipenuhi sebelum kita boleh menubuhkan syarikat pemula. Bagaimanakah proses permohonan, proses penilaian sehinggalah proses kelulusan yang diberikan oleh Datuk Naib Chancellor. Dan kemudian akan diikuti dengan satu perkongsian daripada salah sebuah syarikat ataupun salah sebuah penyelidik yang telah berjaya menubuhkan syarikat, iaitu Dr. Hariri. Dr. Hariri akan memberi perkongsian bagaimana beliau menguruskan ataupun menubuhkan syarikat pemula ini. Oleh itu saya fikir, dan satu lagi untuk pada tahun ini kita akan menambah baik garis panduan syarikat pemula. Kita akan menambah baik garis panduan pemula kerana kita mengenal pasti beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki, dan insya-Allah kita akan menambah baik pada tahun ini dan kita akan dapat lihatlah sedikit perubahan dalam garis panduan pemula yang akan diumumkan ataupun dimaklumkan kemudian. Okey, saya fikir itu sajalah sebagai kata-kata aluan daripada saya. Saya serahkan balik kepada Najwa. Terima kasih Profesor Dr. Sawal Hamid. Sesi ini diteruskan lagi dengan taklimat berhubung pemula at UKM yang akan disampaikan oleh Encik Amirul. Dipersilakan. Assalamualaikum, selamat petang. Boleh dengar suara saya? Okay, pertama sekali terima kasih kepada Prof. Dr. Sawal dan juga Puan Najwa untuk sebagai MC pada hari ini. Okey, seterusnya kita pergi kepada garis panduan untuk permohonan pemula.
Saya share sekejap ya. Okey, baik. Untuk bicara inovasi ini adalah kali kedua daripada pusat inovasi. Yang kali ini adalah kepada pemula at UKM lah. Pemula ni kita akan seperti yang dimaklumkan oleh Prosyawal sebentar tadi, kita sasarkan sebanyak 10 syarikat yang berdaftar daripada UKM, daripada penyelidik UKM. Okey, baik. Seterusnya, ini adalah pasukan-pasukan untuk pemula UKM, tim pemula yang diketuai oleh pengarah inovasi iaitu Pemerhatian Dr. Wan Hirwani dan juga disokong oleh Prof. Awal Hamid dan saya sendiri Amirul sebagai ketua unit pemula dan dibantu oleh dua orang staf iaitu Puan Aliza Wati dan juga Encik Ahmad Razia. Kami semua ni adalah satu tim untuk pemula untuk tahun 2024. Okey, untuk pemula ni UKM ni ataupun inovasi kita sambut baik sarana kerajaan untuk melahirkan lebih ramai usahawan-usahawan daripada warga-warga UKM untuk menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi negara. Seterusnya kita menggalakkan warga UKM untuk menceburi bidang keusahawanan dan teknologi. Seterusnya kita ingin menjana peluang pekerjaan melalui aktiviti keusahawanan berasaskan teknologi. Berkenaan dengan pemula ni kita boleh membuka peluang pekerjaan kepada graduan-graduan daripada UKM sendiri ataupun kepada graduan-graduan di luar sana lah. Okey, pengenalan startup apa itu startup atau spin-off? Okey, startup ni adalah syarikat sedia berhad yang ditubuhkan oleh staf UKM ataupun pelajar UKM yang mana tidak lebih daripada 3 tahun dan terlibat dalam perkomersialan hasil penyelidikan UKM serta beroperasi dalam premis inkubasi syarikat pemula UKM. Untuk syarikat terbitan pula adalah ataupun spin-off adalah syarikat yang telah tamat program inkubasi dalam premis UKM atau syarikat sedia berhad yang ditubuhkan tidak lebih daripada 3 tahun oleh staf atau pelajar UKM yang berdaftar dengan UKM tapi tidak beroperasi dalam pusat inkubasi syarikat UKM. Maksudnya syarikat yang nak berdaftar dengan kita tapi dia tak join sebagai permulaan, maksudnya dia dah ada company, dia nak daftar, kita berikan namanya sebagai syarikat terbitan atau spin-off. Okey, untuk bagi kategori penglibatan dan syarat, kita ada 3 kategori iaitu kategori daripada staf UKM, daripada pelajar prasiswazah UKM dan juga pelajar pasca siswazah UKM. Antara syarat-syarat daripada staf UKM adalah staf akademik yang mana grade antara 53, 54 dan ke atas kita layak sebagai untuk memohon. Dan untuk staf 53 ke bawah mesti layak memohon dengan syarat akan ada tapisalah daripada jawatankuasa syarikat pemula. Seterusnya staf bukan akademik ni kita akan nilai based on pengalaman. Lepas tu staf UKM ni mestilah berjawatan tetap dan juga mencapai sekurang-kurangnya 85% markah penilaian prestasi daripada PTJ. Dan juga mestilah daripada warga negara Malaysia. Untuk pelajar prasiswazah UKM, kita mestilah memohon daripada tahun kedua pengajian dan ke atas dan mendapat prestasi pengajian 2.50 ke atas dan juga mestilah warga negara Malaysia. Dan untuk pelajar pasca siswazah pula boleh daripada tahun pertama purata prestasi 3.0 ke atas dan juga warga negara Malaysia. Jenis-jenis perniagaan yang boleh ditubuhkan sebagai pemula ni ada 3 kategori iaitu yang pertama perniagaan berteraskan penyelidikan, yang kedua perniagaan berteraskan kepakaran penyelidikan ataupun kepakaran penyelidik atau pelajar, dan yang ketiga based on harta intelek atau know-how. Mana ketiga-tiga ni tujuan penubuhan startup ni mesti merangkumi daripada 3 jenis perniagaan ni. Okey,
Seterusnya prosedur permohonan, kita ada 6 step untuk tertubuhnya syarikat startup ni. Yang pertama, kita mestilah membuat permohonan untuk syarikat pemula. Iaitu step-stepnya adalah mesti melengkapkan waran permohonan penubuhan pemula ataupun startup. Lepas tu menyertakan sekali maklumat produk atau teknologi yang bakal dikomersialkan ataupun IP yang ingin diambil, yang ingin dikomersialkan untuk syarikat startup tersebut. Lepas tu mesti masukkan sekali dengan resume atau CV ahli kumpulan ataupun anggota syarikat. Pembuktian prestasi pencapaian KPI yang saya menyatakan tadi 50% ke atas, yang ini mestilah diperakukan oleh dekan atau pengarah. Lepas tu mesti ada pelan perniagaan untuk sesuatu penubuhan syarikat itu. Lepas tu mesti ada borang perakuan perlindungan keraguan indemnity form dan juga borang pengesahan insurans indemnity professional. Yang ini mesti kena lengkapkan semua sebelum mohon syarikat startup ni. Lepas tu bila semua dah lengkap, pihak inovasi akan buat penilaian dalaman terlebih dahulu. Lepas tu bila semua dah maksudnya mencukupi apa yang dikehendaki semasa proses penubuhan tu, kita akan bawa kepada sesi pembentangan kepada panel penilai. Pembentangan panel penilai ni terdiri daripada dalaman UKM yang dipengerusikan oleh TNC Happy dan juga daripada industri luar. Kita akan lantik dua pihak lah, sebab industri luar ni dia orang akan tengok based on pelan perniagaan ataupun dari side industri itu sendiri. Dari segi UKM ni dia akan tengoklah nilai seperti KPI atau mana-mana yang berkaitan lah dengan UKM. Yang kedua, bila dalam sesi pembentangan atau penilaian ni, bila semua dah lulus dan mencapai apa yang dikehendaki oleh panel penilai, lepas tu akan move kepada step ketiga, itu kelulusan penubuhan syarikat pemula. Kat sini bila panel penilai dah lulus, pihak inovasi ni akan keluarkan surat lah berkaitan penubuhan ni kepada TNC. Kepada Naib Chancellor. Lepas tu makluman kelulusan penubuhan syarikat pemula ni akan dimaklumkan daripada pejabat VC lah. Maknanya VC akan mengesahkan bahawa syarikat pemula yang dah berdaftar ni telah mendapat pengesahan daripada Ketua Jabatan UKM ataupun VC sendiri. Okey, step kelima, bila semua dah lulus, bila semua dah lulus dan dapat perakuan daripada Prof. Datuk Isi, kita akan membuat pendaftaran kepada syarikat pemula lah. Yang ni syarikat-syarikat yang dah berjaya berdaftar tadi perlu membuat pendaftaran di SSM. Kita bagi, Pusat Inovasi akan bagi tempoh 3 bulan. Dalam tempoh 3 bulan tu, pihak penyelidik perlu selesaikan pendaftaran dengan SSM. Bila dalam tempoh yang dah selesai, maknanya boleh move on lah. Kalau tak selesai, kita akan stop lah. Dan kita akan carikan penilaian lah untuk sebagai pemula yang baru. Lepas tu bila semua dah tertubuh, dah ada SSM, dah ada nombor SSM apa semua, kita akan lesenkan teknologi. Yang mana IP yang dipilih oleh penyelidik tadi untuk penubuhan startup tu, kita akan lesenkan sebanyak 10,000 setahun selama 3 tahun. Maksudnya tiap tahun kita akan collect lah 10,000 sebagai yuran pelesenan. Selama 3 tahun je. Selepas 3 tahun tu, kita tak akan collect dah 10,000. Kita akan ambil royalty. Royalty daripada syarikat royalty bersih. Selepas 3 tahun. Dan selepas 3 tahun ni juga, dia orang akan dikenali sebagai syarikat spin-off. Dan bukan lagi syarikat pemula lah under UKM. Okey, semua prosedur-prosedur ni boleh rujuk kepada garis panduan penubuhan syarikat pemula dan syarikat terbitan universiti. Yang ni ada di laman web Pusat Inovasi. Boleh download kat sini lah untuk rujuk lebih lanjut. Okey, untuk permohonan tadi yang saya maklumkan tadi, yang step pertama tu, semua ni ada dalam sistem teknologi transfer management system. Maksudnya sistem ni akan merekodkan semua permohonan-permohonan daripada penyelidik. Seperti step 1 ni,
semua step ni ada dalam sistem ni, sistem PTMS. Just lengkapkan sahaja dalam sistem ni dan upload lah apa-apa yang diminta dalam sini dalam dalam sistem teknologi transfer management ni. Boleh login kat sini lah. Mana semua maklumat akan diupload dalam ni. Nanti pihak inovasi ataupun pihak tim pemula kita akan nilai daripada sini lah. Bila semua dah lengkap, kita akan proses ke next step untuk penilaian. Okey, itu sahaja daripada tim pemula. Jika ada apa-apa pertanyaan, boleh email saya atau boleh kontak lah seperti yang tertera di sini. Okey, ada apa-apa soalan? Ada soalan tak sebelum kita move on kepada perkongsian daripada Dr. Hariri? Dialu-alukan soalan Okey, untuk pemula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, gini katakan ada seorang pensyarah yang berminat untuk komersialkan hasil penyidikan, Okay, baik. tetapi pensyarah tersebut tak nak bangunkan startup company, maka kita carikan pelajar yang akan collaborate dengan pensyarah tersebut. Okey, jadi itulah kita nak tahu macam mana kita nak pelajar itu akan, pelajarlah yang akan buat startup, betul? Ya, betul. Okey, cuma macam mana kita nak maksud dia collaboration tu dia punya rules dia ada UKM bangunkan tak? Macam mana kita buat kita kata sharing dia, macam mana bentuk dia, ada ni tak? Dia ada guideline tak untuk kita tengok? Clear ke saya? Clear ke? Produk daripada Produk kita kata daripada- produk spin off lah daripada pensyarah. Okey. Dia ada Maknanya produk, syarikat cuma sudah ada, Prof. syarikat tak ada lagi. Okey, cuma kita ada produk daripada pensyarah katakan. Okey. Tetapi pensyarah tidak berminat untuk komersialkan because dengan beban sebagai pensyarah dan sebagainya. Tetapi kita ada pelajar yang willing untuk komersialkan produk tersebut. Okey, so bermaksud akan ada collaboration di antara pensyarah dan pelajar. Cuma bila kita nak buat collaboration itu, ada tak panduan yang boleh kita lihat ataupun guideline ataupun daripada segi law untuk kita nak jaga kedua-dua pihak? Mana produk tu dah ada buat harta internet ke? Dah ada. Dah ada. Dah ada IP lah. Cuma pensyarah tu tak berminat untuk buat startup. Maksudnya dia nak bagi kat pelajar kan untuk Dia bagi kepada pelajar lah. Tetapi dalam kalau masa yang sama dia nak juga produk dia, hasil kita panggil sebagai hasil komersial daripada produk tu dia nak juga ni lah. Okay, Saya pun tak tahu nak sebut term-term dia kan. Faham. Maksudnya pelajar tu lah yang akan daftarkan syarikat ni. Betul. Betul, maksudnya dalam bisnes tu student tu lah yang akan buat. Maknanya boleh lah untuk daftar sebagai syarikat pemula. Cuma daripada segi law ataupun pembahagian apa semua tu macam mana kita nak tentukan Saya pun tak ada ni first time. Kalau pembahagian tu sebenarnya bergantung kepada ahli syarikat tu dengan perbincangan dengan penyelidik tu, pemilik IP tu. Pemilik IP lah. Betul, tu perbincangan dalaman lah. Antara pemilik IP ataupun syarah dengan yang student tadi yang nak tubuh syarikat. So maksud dia yang tu lain lah. Yang ni daripada segi untuk startup ni kita tahulah pelajar yang akan bangunkan startup lah. Ya, betul. Tapi daripada segi rules yang tu kena ada perbincangan lain lah di antara pensyarah dan pelajar. Perbincangan dalam pensyarah dengan pelajar, betul. Okey, terima kasih. Okey, sama Doktor.
Ada soalan? Ni saya ada pertanyaan daripada checkbox ni, daripada Norman Radiologi CTM. Dia tanya, inovasi yang macam mana boleh mohon? Okey, baik. Inovasi yang boleh dimohon ini adalah inovasi yang berkaitan dengan IP ataupun harta intelek. Yang mesti ada harta intelek yang telah dibuat perlindungan. Tak kisahlah copyright ke, patent ke, ataupun yang 6 kategori tadi tu. Tak kisah mana-mana, boleh pick up je untuk pendaftaran syarikat. Sebagai salah satu pemula yang, kalau yang salah satu tu berpotensi, boleh gunalah untuk pendaftaran syarikat. Asalkan ada IP je, boleh guna. Ya, ada apa-apa lagi soalan? Okey, sama-sama. Satu lagi kalau nak tanya, kalau Okey. kita nak buat startup, bermaksud untuk pelajar, untuk pelajar kita nak bangunkan startup, adakah pelajar juga mesti sendirian berhad? Because syarat dia mesti sendirian berhad kan? Ya Tetapi betul, kita mesti senang berhad. tapi kita tahu bahawa pelajar itu orang kata masih peringkat permulaan. Okey. Okey, kalau pensyarah mungkin daripada segi untuk organize, untuk bangunkan startup tak ada masalah, tapi sebagai pelajar mungkin ada masalah sedikit. Mungkin kita akan minta pelajar hingga dia peringkat mature lah dalam perniagaan. Jadi macam mana? Adakah perlu didaftarkan kepada UKM ataupun tak perlu? Because kalau kita nak just enterprise, bukan kepada sendirian berhad. Kalau ikutkan tak boleh tu bro, sebab kita memang kena sendirian berhad, wajib sendirian berhad. Okey, tapi pelajar undergraduate kalau kita nak sendirian berhad tu agak berat lah. Pelajar sendiri mungkin dia tak berminat lah. Itulah kalau boleh mesti penyelidik lah kat situ. Okey. Okey. Syaratnya penyelidik je lah. Kalau macam tu. Okey. Okey, terima kasih. Okey, sama Dr. Ada soalan lagi? Kalau tak ada, kita tangguhkan dulu. Maksudnya kita teruskan kepada perkongsian daripada Dr. Haridi. Okey, saya kembalikan kepada Puan Najwa sebagai MC. Okey, terima kasih. Terima kasih Encik Amirul di atas taklimat yang diberikan. Kini tibalah masa dan saat yang dinanti-nantikan oleh kita semua, iaitu sesi perkongsian kejayaan dan perjalanan pasang surutnya dalam penubuhan syarikat Geothermal Resources Sdn Bhd di bawah program pemula at UKM. Dengan ini, saya menjemput Dr. Haridi Arifin. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Puan Najwa boleh dengar ya? Boleh. Sorry, saya dekat Bangi Golf ni ada bengkel KPI. So insyaAllah saya cuba buat yang terbaik untuk sesi perkongsian petang ni. Saya akan share slide, ada slide sikit. So hopefully boleh orang kata menghilangkan mengantuk ke apa petang-petang ni nanti kan. Okay, then mana dia? Okay. Boleh nampak slide ni tak? Boleh, Doktor. Is it dalam apa ni, mode PowerPoint dah? Belum Okay. Okay? Okay, boleh. Okay, so Alhamdulillah Geothermal Resources Sdn Bhd ni merupakan salah satu daripada, kalau tak silap saya, less than 10 yang kita berjaya terbitkan tempoh hari.
So saya sendiri sebagai salah seorang staf Fakulti Sains dan Teknologi daripada Jabatan Sains Bumi dan Alam Sekitar. As for now, Deputi Dean ataupun Timbalan Dekan lah Jaringan Industri dan Masyarakat, orang kata kena sangatlah dengan position tu, tapi memang agak mencabar jugalah sebab kita nak fokus kepada jawatan pentadbiran, jawatan hakiki pensyarah, dan orang kata nak jadi CEO company pun bukanlah sesuatu yang mudah, menuntut masa, tenaga, kewangan dan pelbagai benda lagi lah. Okey. Dan saya juga merupakan Presiden Persatuan Geologi Malaysia yang mana ada setahun lagi orang kata tampuk pemerintahan, so agak berasap jugalah jadualnya Puan Najwa. Tapi insyaAllah mana yang baik, mana yang saya ada sedikit ilmu pengalaman ni saya cuba share petang ni. So selalu orang tanya produk apa yang si Dr. Hariri tu buat kan, buat syarikat pemula kan. So saya letak kat sini, saya snap daripada inovasi punya website. So bila saya login, inilah yang keluar dekat website tu. Dan untuk projek ataupun syarikat pemula ni basically saya gunakan yang nombor 4 dengan nombor 2, iaitu aplikasi mata air panas, merupakan satu apps, dan hot spring map at Peninsula Malaysia ni basically yang sebelah kanan ni. So basically yang nombor 4 dahulu hadir sebelum datangnya apps air panas. Jadi ianya bukanlah satu produk yang boleh buat duit ke tidak ni kan. Tapi the key is adalah orang bercakap pasal air panas ataupun geothermal, kat mana ada air panas, kat mana dia terbentuk, orang cari Hariri. Lebih kurang gitulah bahasa mudahnya kan. Jadi saya cuba jual diri saya tu macam tu supaya hopefully orang kata sedikit ilmu dan kemahiran yang ada, kepakaran yang ada tu dapat membantu pihak industri di luar sana lah. Jadi peta ni sebenarnya ada copyright dia dan saya pernah publish lah dalam Warta Geologi. Dan ini antara kenangan orang kata bergambar dengan bos-bos termasuk PM Dr. Iwan ni juga, inovasi punya bos, director, dengan our TNC, bos penjanaan kita kan. So alhamdulillah, untuk makluman semua audien, basically ianya menuntut I think dalam setahun lebih juga, sebab bila nak tubuh sesuatu yang benda baru ni, pihak pengurusan sudah tentu memerlukan orang kata keputusan secara berjemaah dan menyeluruh lah. Jadi bila ada benda-benda tak jelas, mereka terpaksa pending. Jadi macam kes penubuhan syarikat Geothermal Resources Sdn Bhd ni, that time Petronas lah yang menyambut proposal saya setelah saya buat banyak kertas kerja proposal berkenaan energy transition, yang mana sekarang kita kata zero net carbon apa semua ni, syarikat-syarikat oil and gas ni memang mereka memerlukan renewable energy, yang mana melalui sumber air panas ataupun geothermal ni mereka berpeluang lah untuk menghasilkan tenaga elektrik. Jadi daripada situ pihak Petronas melihat peluang-peluang yang ada daripada peta yang telah UKM copyrightkan tu, membantu mereka. Jadi cuba bayangkan kalau selain daripada Petronas, kita ada lagi pelbagai gergasi-gergasi besar yang dalam sektor oil and gas, minyak dengan gas ni, yang mana mereka ke arah energy transition dan memerlukan orang kata sumber-sumber tenaga geothermal yang barulah. Jadi daripada situ yang kita come out dengan idea dan kita tubuhkan syarikat ni, dan alhamdulillah Petronas telah bagi projek ni bernilai sekitar 12 juta. Pada peringkat awal sekitar 17 something, tetapi ada sedikit adjustment akhir yang mereka minta discount. So total amount yang dapat masa tu 12 juta lah. Anyway, this is fasa pertama, maksudnya pre-feasibility study, yang mana akan diteruskan lagi dengan fasa nombor 2 yang dipanggil
slim hole drilling untuk mengesahkan kat mana dapur air panas tu. So that one projeknya akan lebih besar, dan fasa ketiga adalah penubuhan power plant ataupun pembinaan power plant itu sendiri, yang mana melibatkan satu angka yang ratus-ratus juta lah kita kata. Cuma di pihak GRSP ataupun Geothermal Resources ni, kita orang kata buat satu persatu lah. Dan kalau difikirkan dengan kepakaran yang ada, tak mampu nak buat slim hole, nak buat apa benda ni, power plant. Cuma insyaAllah dengan jaringan yang kita ada, kita cuba go for that way, dan ataupun kita kata pergi ke arah bidang-bidang yang boleh dipadankan bersamalah. Maksudnya kalau di UKM kita ada beratus, mungkin beribu PhD holders yang boleh digabungkan bersama, dan melalui syarikat ni mungkin kita kata boleh bergerak dengan lebih pantas lah. Okay, so saya sambung sikit lagi. So di peringkat awal, 3 orang ni lah yang adanya, saya sendiri, Cik Anwar dengan Cik Roslan, yang mana Cik Anwar ni dia pakar dalam drilling, tapi oil and gas lah, bukan geothermal, dan Cik Roslan ni memang orang renewable energy. So kami bertiga ni cuba bergerak dengan semampu yang boleh, sebab bila syarikat awal ni kita kata tak ada modal, tak ada duit apa semua kan. Jadi banyak masa juga diluangkan dengan bantuan pihak inovasi untuk pitching, untuk pendanaan apa semua melalui SME Bank. Dia, untuk makluman audien, agak mencabar juga sebab kita syarikat baru. Masa tu baru selesai ditubuhkan, tak sampai 4 bulan. So menyebabkan bila pergi ke bank tu, bank kata, ini tak sampai 2 tahun ni, susah ni. Jadi memerlukan satu pengorbanan lah, sehingga kan saya sendiri orang kata terpaksa buat personal loan apa semua untuk bergerak ke sana ke sini untuk buat pitching pendanaan apa semua. So kami pernah dapat daripada G Capital Berhad, public listed company, dan sekarang kami ditaja oleh pihak ZK Factoring, yang mana mereka lah yang banyak memberi bantuan kewangan dengan orang kata ada charge inilah perkhidmatan mereka. Cuma itulah hakikatnya yang kita perlu hadapi bila syarikat pemula ni, duit tak ada. So kena pandai cari duit, dan insyaAllah orang kata perkongsian yang lebih detail saya boleh share kemudian lah. Hari ni orang kata lebih kepada nak warm up dulu, biar ada yang nak mohon. Kalau si Hariri tu boleh buat, kenapa aku tak boleh buat kan? Itu yang saya harap staf-staf fakulti ataupun PTJ lain yang berminat dalam pemula punya program ni boleh mengambil bahagian lah. So saya sambung sikit lagi. Basically kalau kita lihat tenaga geothermal ni di Thailand pun dah ada 0.3 megawatt, which is 300 kilowatt, dah berusia 30 tahun yang lalu. And then dah tentu macam Indonesia, negara-negara lain yang ada geothermal ataupun gunung berapi itu memang mereka terkenal lah kan. Sebab banyak gunung berapi. Tapi di Malaysia ni kenapa kita ada sumber yang banyak? Negara-negara lain ni kalau tengok update 2015, ni kalau tengok di US 3.7 giga, bukan setakat mega, gigawatt dah. Tapi Malaysia tak ada. And then kalau ikut think geoenergy ni pun 2019 dan update yang terkini, I think 2023, 2024 pun dah keluar. So penggunaan tenaga geothermal ni semakin bertambah. Cumanya kenapa Malaysia tidak melihat benda ni dengan lebih serius lah. Jadi kita ada di Semenanjung lebih daripada 60 lokasi. Di Sabah dengan Sarawak kita ada lebih 20 lokasi. And then inilah cerita yang saya share awal-awal sharing session kita petang tadi, iaitu taburan air panas yang peta yang saya copyrightkan tu. Maksudnya kalau orang nak tahu air panas ada kat mana, macam mana dia terbentuk, orang cari budak ni lah, Mamat si Hariri ni lah. So itu ideanya. Sebab kadang-kadang orang tanya, nak kena ada produk, nak kena ada lipstick ke, nak kena ada gicu ke, sabun ke, baru boleh
set up company kan, nak kena ada apa, jual baja ke, jual racun ke kan, nak kena ada air ke, air minuman yang special kan. Jadi yang saya ni mungkin berbeza sikit daripada orang lain. Saya producekan copyright peta dengan saya buat apps tu, sebenarnya dia macam kita boleh tengok terus gambar setiap lokasi. Katalah air panas dekat Sungai Kelah, Felda Sungai Kelah kan. So orang boleh tengok suhu dia berapa, gambar dia macam mana. Okay. And then basically idea untuk buat hot spring ni dah lama. Bila saya buat PhD, sebelum saya buat PhD lagi, my professor tu, Profesor Rahim, dia dah pencen. Dia kata, Hariri, kalau kau buat geothermal ni, saya percaya sebab pembebasan karbon makin tinggi, one day mesti orang nak buat green energy. Kau buatlah Hariri, dia kata, sampai pencen nanti tak habis nak makan. So kalau tengok some local studies ni memang dah banyak dah buat. Even as for now, ini yang saya sendiri, nombor 8, my PhD time. And then followed by Izzati, Akmal, Farisha, ni semua tengah buat master PhD lah. And then NQ ni is our partner, dan saya kosongkan sebelah kiri ni sebenarnya ada satu logo besar kat sini, iaitu logo Petronas, sebab dia tak benarkan saya guna logo mereka tau. Cuma saya share benda ni, betul kah si Hariri ni, bolehlah pergi cari, tapi mereka tak benarkan posting di Facebook, di apa ni. Sebab bila kita post itu hari, memang banyak peminat-peminat jerung-jerung tu tertarik dan kacau ganggu dari segi projek lah. Even PM Dr. Hiwani pun diarahkan delete posting dekat page inovasi masa tu, sebab dia kata banyak kacau ganggu dekat atas. So sebelah kiri ni basically ada partner kita Petronas lah basically. Alright, and then as for now kita tengah ongoing dekat Uluslim, yang mana ini antara maklumat berapa megawattnya, berapa dalam nak kena korek. So hopefully sekarang hampir siap dah projek geothermal yang kami tengah buat sekarang ni. InsyaAllah by akhir bulan 4 ni submit lah. Which is saya kata 12 juta tadi tu, dia tempohnya adalah sekitar 6 bulan sahaja sebenarnya. So tak tahulah berbala ke tidak, tapi engineer ni agak berasap jugalah, nak mengajar lagi, nak tulis paper lagi kan, nak keluar masuk meeting, hari-hari meeting lagi. And as for now pun tengah meeting KPI fakulti. So kena manage lah. Siapa yang minat, I think dia akan enjoy. Siapa tak minat, bolehlah cuba-cuba cari pasal dulu kan. Belajar dulu, jatuh bangun tu biasalah. Dalam seorang business, memang ada naik turun, ada saat kita terpaksa menangis, mata selalu merah. Orang cakap Dr. Hariri mata merah aja, tapi itulah hakikatnya kan, kena bersekang mata. So hopefully ke depan kita banyak lagi lokasi-lokasi lain yang kita nak buat study. So hopefully this company will sustain dengan lokasi-lokasi projek yang masih banyak. Cuma nak dapatkan projek-projek ni memang kena rajin buat kertas kerja, kena buat proposal lah. Tapi saya nak tarik balik itulah, key dia adalah copyright peta tadi je asal silah inovasi saya tu. And then minat tu semakin subur disebabkan sambutan Petronas, rakan-rakan di program geologi terutamanya pun sangat membantu saya dalam kata cover bahagian-bahagian yang saya tak cukup pakar, tak cukup arif ni. Rakan-rakan di geologi lah yang banyak membantu saya, pakar seroto, pakar GIS, pakar petrografi, macam-macam bidang kepakaran yang ada. Alright, so ini antara lokasi-lokasi yang masih belum diterokai sepenuhnya, top 5 lokasi yang ada. And then ni some activity yang saya buat sebelum set up company ni. Sebenarnya banyak geran-geran penyelidikan, termasuk this one dekat Login ni, Grand Industries. Sekitar 2018 saya dapat lebih kurang dalam 200,000. Ini finding dia, nak korek kat mana apa semua. Ini dekat air hangat masa buat PhD. And then orang kata kalau kat Kuala Lumpur ni bilangan penduduknya banyak, industrinya banyak. Jadi kat mana ada tu kita ada peta dia dan boleh dieksplor lah. Macam dekat Selayang Templar Park ni pun banyak. Dan ini antara kaedah-kaedah yang digunakan dalam kajian lah, nak cari air panas tu ada kat mana.
And then saya juga sebagai TD Hejim tadi, Jaringan Industri dan Masyarakat, kita kadang-kadang buat juga telaga tiup kan. Jadi kadang cari air sejuk dapat air panas. Itu yang orang kata bolehlah sikit nak kembang hidung tu kan. Orang cari air sejuk, kau dapat air panas lah. Gitulah lebih kurang. Ini dekat Selayang, dekat Gombak yang terbiar dengan pelajar PhD saya Akmal. Ini dekat Dusun Tua, Sungai Serai, IKTBN. Ini diorang nak buat telaga untuk ambil wuduk dekat Kampung Jawa tapi dapat air panas. So JMG lah masa tu mereka buat kajian bersama. And then saya juga invest lah, bawa pelajar educate mereka peri penting renewable energy, green energy. So kita bawa buat kajian, buat aktiviti CSR. Memang kita sibuk dengan pelbagai tugas, jawatan. So saya meshkan lah selaku Hejim Jaringan Industri dan Masyarakat. Sambil buat CSR, saya bawa pelajar mengecat, and then saya bawa rakan-rakan pakar daripada FKAB ni, Dr. Waroslam, mengulas tentang kandungan gas. Sekarang kita nak tengok green gas. Gas hidrogen ni dekat air panas ni tinggi ataupun methane tinggi. So boleh jual. Bila jual bisnes babe. So menghasilkan duit lah pandai jual. Jadi ini boleh buat duit ni macam mana nak packagingkan gas tu. So pakar-pakar ni kadang saya tak pandai tapi kita boleh kahwin lah dengan fakulti lain ke apa kan. Alright. Ini dekat Tambun, dia orang nak buat hospital. Masa buat kawasan parking area tu dapat air panas. So dia panggil kita. So kita pergilah bagi maklumat kepakaran. Ini dekat Ulu Muda. Kalau tengok gambar yang ini algae ataupun termopilik yang ada dekat air panas. Kalau baca dalam jurnal katanya boleh buat bahan kosmetik lah apa kan. Jadi mungkin pakar-pakar yang arif dalam kosmetik boleh JV lah dengan GRSB ni untuk jual produk jadi apa ni, sapu-sapu jadi putih ke apa kan. Takut kan putih-putih ke macam mana ke. Menarik sebenarnya, cumanya saya bukan pakar dalam bidang algae ni. So saya open lah kepada pendengar untuk berkolaborasi. Ini antara penerbitan yang ada, conference yang telah dihadiri, buku-buku yang telah dihasilkan. Ini pun sebenarnya sebelum saya start company dah ada buku dah. Strateginya adalah bila pergi pitching je dengan orang, kita boleh tunjuk ini buku. Taburan air panas, ini petanya. Bukunya ini. You boleh rujuk. So orang percayalah dengan kita ni nak claim pakar tadi kan. So buku pun tak pernah publish, paper pun tak pernah publish, macam mana. Ini buku kedua yang mana kita convert daripada tesis menjadi buku lah. And then satu tips yang saya nak share juga dengan audiens petang ni adalah kena rajin juga menulis di media arus perdana dan kita olah lah ataupun kita kupas lah mengikut bidang kepakaran kita macam yang ni. Tajuk dia melepak di 15 kolam air panas di sekitar Kuala Lumpur dengan Selangor. Jadi bosan-bosan, stres, duk hadap jam kerja hari-hari, bolehlah pergi berendam ke apa kan. So kena rajin menulis. Ini pun sama. Masa tu nak PRU dekat Slim River. So kita ambil peluang kesempatan, contact editor, publish dekat Berita Harian. And then yang sebelah kanan tu adalah pasal Negeri Sembilan, pun sama. Bila ada isu-isu semasa berkaitan dengan masa tu, kepala air kalau tak silap saya. So saya tu tulis dan pihak editor berminat publish. Tapi key dia adalah kena rajin menulis lah. Jangan kita malas ataupun banyak alasan lah bahasa mudahnya. And then ini yang pasal apps, cumanya antara cabaran naik turun dalam research, dalam bisnes inilah salah satunya, tak ada duit. Nak renew kita punya Google Play ni memerlukan duit juga. So apps ni dah tak ada dalam Google Play lah. Cuma APK file tu memang ada dengan pihak inovasi UKM. Tunggulah dapat duit mana-mana nanti kita hidupkan balik kan. Cuma mungkin ada pelabur yang berminat, mungkin boleh up balik lah. Okay, and then salah satu lagi saya rasa YouTube channel saya ni membantu juga. Datangnya musim COVID, datangnya ujian-ujian lain tu, saya buat pengisian dengan upload pasal apa ni, bidang geologi, dan saya banyak juga fokus pasal air panas. Contohnya macam Hot Spring Gadek ni, memang kalau buka baldi ni air keluar dengan membuat-buat. So menariklah untuk dipelajari dan dilihat. And then saya gunakan benda ni juga untuk mengajar pelajar-pelajar saya.
dan meyakinkan pihak industri. Maksudnya kalau kita nak cakap you pakai geothermal, satu video pun tak ada kan, duduk terror mengajar teori je, orang susahlah nak percaya. Okay, so itu antara tips yang saya share juga petang ni. Dan tuan-tuan dan puan-puan peserta petang ni boleh visit dekat Facebook bawah Malaysia Geothermal Association ni. Belum rasmi, belum daftar dengan ROS pun, cuma nak bina kekuatan ni satu hal juga kan. Nak berdaftar dengan ROS perlukan duit, perlukan manpowernya lagi. So bolehlah explore dalam page Facebook ni dahulu. Dari segi posting-posting yang ada, mungkin boleh pelajari lah macam mana si Dr. Riri ni buat. Mungkin you all ada produk sendiri ke apa ke, nak posting, nak buat page khas dekat Facebook, boleh tengok macam mana saya buat lah. Mungkin bukan yang terbaik, tapi to get some idea, why not you explore from my page ni lah. Okay, as for now, saya dah ada 1.3 ribu ahli. Cuma kalau daftar bawah ROS, kalau kita charge yuran, saya rasa tak sampai 100 pun tak tahulah tu. Tapi itulah hakikatnya, bila duit tak ada, payah. Kalau ada vitamin, semua laju kan. Kita kata tajalah semua yuran keahlian, saya rasa dapat ramai lah. Okay. And then ini incoming project untuk patent ataupun copyright peta ni lagi dengan kerjasama MISA, Malaysian Space Agency, dengan Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia. Kita nak update peta yang saya cakap tadi, peta yang awal-awal tu, supaya orang nampak yakin yang lepas buat 2016, 2017, lepas settle PhD tadi dah tak turun ke site kan, dah sibuk duduk meeting je. No. So kita ada sentiasa turun ke lapangan walaupun kita sibuk. Itulah sebagai seorang geologis, memang dia kena pergi ke site, memang dia kena masuk meeting pakai semat, kadang-kadang pakai selekeh, baring tepi longkang. Bukan apa, dia ukur sampel air panas ni. Takkan nak pakai blazer masuk dalam semak kan. So kena versatile sikit lah orang kata. So ini antara incoming map yang targetnya tahun lepas siap, tapi belum dapat dimuktamadkan dengan pihak yang terlibat kerana melibatkan isu-isu persen berapa dia punya hak masing-masing inilah, nama lagi hak cipta kan. Jadi bila berpakat dengan kawan-kawan tu, kena consider juga hak orang lain tu. Okay. So mungkin saya agak cepat ke apa, saya akan share slide ini nanti dengan pihak inovasi ataupun siapa yang berminat. InsyaAllah saya boleh emailkan ke, WhatsAppkan ke lah. Sebab kat sini pun mungkin sometimes bising rakan-rakan keluar nak minum waktu rehat. Banking KPI kan semua stres, tak boleh bincang lama-lama. So insyaAllah saya cuba bantu semua pihak dari segi soalan ke apa ke, insyaAllah saya cuba bantulah. Najwa, I pass back to you, Najwa. Okey, Doktor. Ada soalan di ruangan chat box. Bagaimana Doktor mengekalkan motivasi dalam menghadapi segala ups and downs sepanjang menjalankan aktiviti pengkomersialan melalui program pemula at UKM? Okey, mungkin jawapan yang sepintas lalu saya nak cakap tadi, Najwa. Di setiap kejayaan seorang lelaki adanya seorang wanita lah dekat belakang kan. So alhamdulillah, saya dah berkeluarga, ada seorang isteri. Setakat ni tidak diuji lagi lah untuk menambah kan. Tapi insyaAllah masa susah ni kita kena ingat, masa senang pun kena ingat siapa kita tanpa pasangan kita lah. Dan alhamdulillah ada anak 5 orang yang faham kerja seorang ayah. Dan alhamdulillah mereka, saya tak ada gambar daripada anak saya kecil, dia ikut saya pergi hot spring sampai dia besar dia ikut. So I believe dia faham, dan mereka lah yang selalu memberi sokongan. Dan rakan-rakan industri lah juga sebenarnya saya acknowledgekan dalam kita punya sharing session petani. Sebenarnya rakan-rakan yang peringkat satu batch, rakan-rakan yang di dalam organisasi persatuan, di dalam bidang geologi ni, ada yang sanggup bagi pinjam duit 5,000, 10,000 tu ada. Mungkin saya tak sebutlah namanya, tapi alhamdulillah ada pihak-pihak yang sudi memberi pinjaman duit, dan lepas dapat payment Petronas tu kita bayar berperingkat sikit-sikit. Dan memang tak dinafikan personal loan dekat 80,000.
Dan ada cashlight, credit card, rapat jit lah orang Kelantan cakap kan. So dah bayar sikit-sikit, cuma memang kena banyak doa lah sebab kita minta dengan manusia ni payah juga kan. So satu lagi bagi yang Muslim, saya percaya ada juga yang non-Muslim dalam ni kan. So yang Muslim kena rajin duha lah. Okay. Hari biasa mungkin sibuk dengan kuliah, dengan meeting apa semua kan. So why not hari Sabtu Ahad tu macam mana kena buat. Kalau tak boleh hari-hari, why not seminggu sekali. Kalau tak boleh seminggu sekali, mungkin sebulan sekali. Saya rasa itu antara amalan yang mungkin saya boleh share lah dengan tuan-tuan dan puan-puan. Duha itu sangat membantu. Dan ada masalah bawa bincang lah. Sebab kalau kita peram seorang-seorang, akan meletup nanti bahaya juga. Jadi macam saya sebagai timbalan dekan, saya direct dengan dekan, saya direct dengan TNC, Haji pun kadang-kadang saya kacau je dia kan. Datuk macam mana ni kan, stres dah ni kan. So alhamdulillah bos-bos kita PM Dr. Iwan ni pun banyak membantu padankan kita dengan pihak-pihak industri yang mungkin boleh JV ke apa. So I think dari segi proposal Najwa more than 20 proposal rasa lebih. Bank alung-alung berdaftar, saya panggil alung macam pihak-pihak yang beri dana ni saya panggil alung lah juga kan, tapi kita tak adalah alung yang si bacak tu, jangan cuba yang tu kan. So I think more than 20 proposal kot. Ada yang fail, kita tambah baik apa komen-komen yang kita dapat masa buat pitching. So alhamdulillah akhirnya sangkut lah juga, tak dapat banyak, dapat sikit. Cuma kita gunakan kaedah tu untuk bergerak ke depan. Dan nekat saya sekarang, saya cuba nak bantu seorang kawan di UMS. Dia nak buat syarikat pemula juga, tapi dia kata tak berani ya. So saya ada invite, saya tak pastilah dia sempat masuk ke tak petang ni. Cumanya saya kata kalaulah kita nak jadi orang yang hebat, kalau setakat kita seorang tak jadi, tak guna. So kita kena bawa kawan-kawan sekitar saya macam gambar ni pelajar PhD saya Akmal ni, saya berharaplah one day mungkin dia boleh jadi GM ke CEO juga dekat Power Plant Geothermal di Malaysia ke. Itulah hasrat saya. Mungkin kita tak pandai semua bidang, tapi dengan kita berkongsi masalah ataupun ilmu dengan orang ni, insyaAllah akan lebih luaslah rezeki kita. Itu Najwa respon saya. Mungkin panjang sikit. Ada lagi tak? Tak ada dah. Ada sesiapa yang nak bertanyakan soalan kepada Dr. Haridi? Bukan senang kita nak bagi Dr. Haridi bagi perkongsian ni. Nanti slide saya bagi dekat inovasi sebab takut ada yang request ke apa. Don't worry, saya tak ada kerahsiaan apa. InsyaAllah saya email ke apa ni kepada inovasi. Inovasi boleh share lah kepada peserta ke apa ke yang request. Nanti kita akan emailkan kepada semua peserta lah. Okey, ni kita ada dari Dr. Halim. Macam mana nak beranikan diri untuk daftar startup? I think Dr. Halim ni Dr. Halim buku kot sebab tak ingat nama ayah dia apa. So I'm really impressed dengan dia punya buku. Now dia join dengan taklimat saya pula kalau betul lah Dr. Halim tu, I think sama je doktor, nak tulis buku pun sama juga, kena berani. Tapi yelah, I think kena ada backup kawan yang ada duit juga dari segi orang kata yang boleh bantulah di saat kita susah. Mungkin ramai yang aware dari segi sebenarnya GRSB ni ada sekitar 17 aku janji kepada UKM. Orang kata nak balas budi. Dengan fakulti saya sendiri pun sebenarnya banyak. Aku janjilah saya panggil kan. Sebab melalui projek ni, kita ada bagi 3 biji kenderaan kepada universiti, kepada HEP, dan kita letak syarat juga sebenarnya Puan Najwa, sebab bila nanti dekan saya marahlah kenapa kau bagi dekat HEP, kat FSC tak bagi. Saya kata bukan prof, pelajar-pelajar fakulti, terutamanya budak-budak geologi lah, sebab saya geologi kan, mendapat keutamaan kalau nak guna ke site ke apa. Jadi tip dia adalah saya masukkan kos
penggunaan kenderaan, rental ke beli baru tu, saya cakap kepada pihak penaja, pihak Petronas, yang benda ni perlulah untuk pergerakan nak pergi ke Ulu Slim, nak buat kajian apa semua kan. So Alhamdulillah, bukan setakat JRSP saja yang dapat manfaat, malah pelajar-pelajar UKM, ada misi banjir ke apa ke, HAP boleh pakailah. Dan sebenarnya ke depan lepas ni mungkin akan ada beberapa inisiatif lain. Daripada 17 tu banyak lagi yang tak ditunaikan. Naik taraf makmal, nak research center dekat Ulu Slim, macam seperti COE ke macam tu, dalam proses nak siap. Dan kita percaya melalui kerjasama dengan Petronas ni, banyak site-site lain yang kita boleh explore, yang mana kena memang betul-betul berani, nekat. Macam mana lagi nak cakap kena fikir ke depan tu, jauh ke depan lah. Bukan ke depan sikit je, ke depan, tapi perut pun ke depan juga ni, Dr. Halim, sebab makan banyak, stres gamaknya. Saya balik kampung tadi semua cakap makan tembang, doktor kan. Tapi insya-Allah lah, manage lah juga kan. Tekanan-tekanan lain tu, bersukan ke apa, gaya masing-masing lah. Lagi Najwa, ada lagi tak? Okey, dari Dr. Nora Zuana. Salam doktor, berapa persen fokus doktor kepada company ni secara kasar berbanding kerja hakiki as lecturer? I think sometimes 50-50, sebab dia boleh tahan juga tau. Kalau dengan klien yang sekarang ni, dengan Petronas ni, boleh kata setiap minggu ada meeting. And then kalau ada kes-kes urgent, dia jadi something like daily meeting, daily catch up dia panggil. Sebab bila dia nampak kita direct, kita delay tak deliver ke, dia panggil masuk meeting. Sejam je, dia tak lama. Tapi betul macam siapa namanya, Prof Siti Khaltum kalau tak silap saya, Selfview ke apa, dulu dia buat projek dengan Petronas, memang dia kata hari aku meeting. Jadi saya dah kenalah sekarang ni, Najwa, maksudnya berasap jugalah nak melayan kan. Tapi it's good actually to make sure that kita ni tak hanyut, dan dalam landasan yang betul lah basically. Cumanya saya macam tadilah, selaku Timbalan Dekan, banyak meeting pengurusan MPF kan, and then mesyuarat fakulti lagi, mesyuarat tim Hejim tu sendiri lagi, dengan telaga tiup CSR ke apa semua kan. Tapi we show our commitment, and then dapatkan trust ataupun kepercayaan bos kita macam dekan apa semua. Bila ada meeting, memang saya minta dengan dia, sorry Prof, saya nak kena masuk ni, sebab Petronas tengah tunggu. Jadi saya berterang je dengan bos-bos ataupun rakan-rakan sekerja yang sometimes kita delay dalam KE markah. Contohnya hari ni dah delay kan, tapi dah selesai pagi tadi, sebab ada orang bagi pengingatan, bos kau belum KE markah lagi. So kerja hakiki tetap, dan macam penerbitan pun nak kena pandai jugalah bahagikan masa. Tahun lepas memang drop sikit, so tahun ni nak kena susun strategi dengan lebih ampuh, supaya penerbitan tu pun menjadi tidak dianaktirikan jugalah, Najwa. Tapi memang mencabar jugalah nak agihkan masa. Saya jenis tidur awal, saya bangun awal pagi. Jadi bila bangun awal tu anak-anak masih tidur, sempatlah saya lihat kerja-kerja. Even nak approvekan payment pun awal pagi, ataupun bila anak-anak dah tak kacau. Kalau tak, susah sikitlah nak approvekan payment bank apa semua tu, memang salah kita panggil TAC code lah apa semua, dah tak approve dah. Jadi mencabar nak ingat password segala macam bank lah apa, mencabar jugalah sebenarnya. Okey, ada soalan kedua. Siapa team management untuk company doktor? Lantik pekerja luar ke? Bagaimana nak manage gaji monthly? Okay, as for now, masih tunggal langgang juga sebenarnya. Cumanya saya cuba, kita kata once dah dapat rentak tu senang lah. Saya sendiri bukan yang menguruskan apa benda ni. Sekejap saya nak sambung power bank saya. Laptop saya ni tak boleh guna kamera.
apa ni, partner saya tu yang banyak menjaga akaun dengan buat transaksi. Cuma kita nak monitor supaya kita so-called bahasa kasarnya tak ditipu, tak dianiaya. Sebab saya ni lebih kurang dipaksa kahwin tau dengan pihak-pihak lain ni. Tapi kita ada agreement, kita ada apa ni kita kata rakan yang kita develop lah chemistry dengan mereka kan. Kita terus terang. Saya dengan partner saya tu saya kata, kenapa asyik saya je yang nak kena keluarkan modal. So partner saya tadi tu dia umur dah 50 lebih. Sitos dia tak cantik, dia kata apa semua. So saya faham lah. Jadi kena develop chemistry dan agih-agihkan tugas lah. And then bila dia buat transaksi, saya yang tukar approve. Jadi kita boleh monitor duit keluar masuk syarikat tu pergi ke mana dan macam mana. Dan buatlah senarai Excel apa ni nak bayar siapa, berapa, apa semua kan. Itulah lebih kurang Najwa dari segi how I monitor dia punya tu. Okey, soalan yang seterusnya. Berdasarkan pengalaman doktor, untuk buka startup berapa backup financial diperlukan? It depend on your project. Kalau macam saya ni, projek Petronas memang besar lah. Walaupun you all dengar awal-awal tadi, so-called lebih kurang belah-belah juta kan. Tapi it depend on your project. Let's say katalah mungkin projeknya jual keropok saja mungkin tak tinggi kan. So macam kes saya, I think peringkat awal memang 500,000 macam tu, and then kita dapatkan daripada yang saya cakap awal-awal tadi adalah melalui G Capital. Cuma bila pihak penaja klien tidak restu dari segi apa dia panggil BSKL announcement, so pihak G Capital telah menarik diri lah dan menyebabkan kami sekali lagi lemas. Memang lemas kau-kau masa tu sebab kiri kanan orang duk kejar minta payment. Dan kita sangkut dekat hutang kiri kanan atas bawah. So pergi buat pitching last dapat daripada Abang Long ZK Factoring dekat Hotel Tamu Kuala Lumpur. Boleh search. So ZK ni antara apa ni factoring company yang membantu kita dalam mendapatkan duit lah. Dan bila mereka tengok kita punya PO ataupun surat latihan daripada logo hijau ni, memang orang kata the good pay master dan mereka trust dan mudahlah kita nak dapat duit. Cuma dalam kes masing-masing, saya percaya mungkin kena sesuaikan dengan kes masing-masing. Macam SME bank apa semua tu memang kalau kita pergi ke bank memang memerlukan orang kata statement 2 tahun ke apa semua tu memang mencabarlah sebab kita syarikat baru. Jadi saya memang tebalkan muka pinjam duit dengan kawan-kawan jugalah. And then memang tadi saya ada sebut satu faktor adalah orang rumah tadi kan. So masa kita senang dulu, kalau kami orang Kelantan ni kita selalu simpan apa ni orang kata gelang ke subang ke apa ke rantai ke sikit kan. Time emergency tu boleh lah pakai. Benda tu tak adalah banyak cumanya at least membantulah untuk buat cagaran ke apa benda kan. Apa ni sebab memang betul sebab sampai satu tahap rumah tak sempat nak bayar, kereta tak sempat nak bayar, itulah hakikat yang perik yang sebenarnya yang perlu dihadapi. Tapi itulah berbalik kepada tadi, bawa berbincang dengan semua orang yang terlibat. Contohnya dalam kes saya, inovasi, saya pergi tanya. And then pergi ke MTDC, pihak-pihak yang boleh buat pitching, berkenalan dengan orang tu, dengan orang ni. Dan Alhamdulillah ada jalan keluar lah at the end. Okay, baik. Terima kasih Dr. Hariri. Perkongsian yang amat menarik. Penubuhan syarikat ni bukanlah satu perjalanan yang mudah. Ia melibatkan komitmen, ketekunan dan kreativiti yang tinggi ya, Doktor. Namun hari ini kita telah menyaksikan bukti daripada Dr. Hariri sendiri bahawa keazaman dan usaha keras beliau tidak sia-sia.
Beliau telah berjaya mencipta sesuatu yang bernilai dan memberi impak kepada masyarakat. Semoga cerita kejayaan dan perjalanan Dr. Hariri ini dapat memberikan inspirasi kepada semua yang hadir pada sesi ini. Jadi untuk para peserta hari ini, sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh terus hubungi tim pemula at UKM di Inovasi Encik Amirul melalui email ataupun boleh call lah. Akhir kata, marilah semua terus bersama-sama menyambut cabaran akan datang dengan semangat yang sama seperti yang telah membawa anda ke tahap ini. Teruslah bermimpi besar, berusaha tanpa henti dan percayalah bahawa setiap usaha akan memberikan hasil, insya-Allah.